Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi Majlis Ru'yah Hilal Ramadan 1444 Hijrah bersamaan dengan tahun 2023 Masihi yang diadakan di pantai Pasir Panjang, negeri Perak. Yang amat berbahagia Sahibul Samahah Datuk Haji Wan Zahidi bin Wantih, Mufti Negeri Perak, merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Ruqyah Hilal Ramadan, yang berbahagia orang-orang besar jajahan negeri Perak, yang amat arif Datuk Haji Abdul Rahman Tabarani bin Haji Muhammad Mansur, Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak, yang berbahagia Sahibul Samahah Datuk Haji Zamri bin Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak Darul Ridwan, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan serta Wakil-Wakil Ahli Jawatan Kuasa Ruqyah Negeri Perak, Ahli Jawatan Kuasa Falak Negeri Perak, para pentadbir, pegawai pentadbir agama daerah, tuan-tuan, datuk-datuk, datin-datin, para asatizah, tuan-tuan guru yang saya hormati, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis yang sangat besar, yang amat dimuliakan oleh seluruh umat Islam kerana ianya telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadapan saya ini, saya rasa kecil diri saya, ramai orang-orang yang alim, ramai orang-orang yang arif, kenalan-kenalan saya, tuan guru saya yang ada ini, dan saya rasa amat berbesar hati bila dijemput untuk menyampaikan tazkirah. Apabila dijemput pada saya belum pernah lagi lah dijemput untuk menyampaikan tazkirah bagi majlis Ruqyah Hilal, dan saya perasankan, saya ingatkan majlis tu kecil, tapi lepas bila saya tengok jemputan tu, adanya orang besar-besar, malam tadi tak tidur juga mikirkan tajuk. Pihak Jabatan Mufti minta tajuk, saya tak boleh nak bagi tajuk. Bangun pagi tadi, sebabnya di UPSI ni, UPSI Pendidikan, masih ada pelajar baru pun masuk. So saya tak sempat nak bagi taklimat pada pelajar, saya ambil masa duduk di library sekejap, selak, bawa je lah apa yang ada. Tapi risau juga, mantan tuan guru saya ni, iaitu Datuk Mufti, adalah bekas majikan saya. Pernah saya ingat dahulu di USAS, di Kolej Islam Perak. Tuan-tuan dan puan-puan, diingatkan saya sebelum pergi sambung belajar, dan saya tinggalkan Kolej Islam, tapi dia pergi dululah, baru saya pergi. Carilah ilmu sehingga kita dapat memberi manfaat kepada orang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut tentang majlis hari ini, Ruqyah Hilal, bersempena dengan awal Ramadan, maka firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah satu firman Allah SWT secara mutlak menuntut kepada kita untuk melaksanakan ibadat puasa. Ibadat puasa adalah syiar Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan kepada semua umat Islam. Kalau kita lihat ataupun kalau kita tengok orang zaman dulu, sebelum-sebelum ni, datuk nenek kita, sehari sebelum pengumuman untuk sambutnya Ramadan ini, dia orang dah sibuk beli barang-barang makan. Sebab malam sat lagi buat makan malam untuk sahur, kalau dapat keputusan untuk kita berpuasa esok. Rupa-rupanya dalam majlis besar macam ni adalah satu majlis bagi saya secara peribadi, satu majlis yang sangat manfaat, yang memberi manfaat. Satu majlis yang sangat besar, nak memutuskan satu perkara yang sangat besar kepada seluruh umat Islam. Kita pula orang zaman sekarang, kalau kita tengok, dia tak ada dah beli barang makan, dia pergi ke kedai makan. Dia pergi ke kedai makan, dia makan ramai-ramai, esok terus puasa. Diharapkan esok puasa. Jadi dia belanjalah. Jadi budaya dah berbeza, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita lihat tentang ayat kita hari ini, saya nak berkongsi sedikit
dalam keadaan kita bersantai, kita mengambil ilmu-ilmu daripada kitab Ummahatul Kutub, kitab-kitab masadir rujukan. Apabila sebut sahaja kalam Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memahami kalam Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka tafsir adalah rujukannya. Dalam tafsir ini kita belajar tentang tafsir, maka dipecahkan kepada dua yang disebut sebagai tafsir bil ma'thur. Nak merujuk tentang maksud kalam Allah Subhanahu Wa Taala, maka tafsir bil ma'thur merupakan tafsir yang paling utama untuk dijadikan rujukan. Kemudian bahagian dalam tafsir ini disebut sebagai tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi iaitu tafsir dengan pandangan para ulama yang telah dikupas berdasarkan nas Al-Quran dan hadis bertepatan dengan syariat Islam. Walau bagaimanapun tuan-tuan, tafsir ma'thur bil ma'thur menjadi tafsir rujukan utama kepada seluruh umat Islam daripada dulu hinggalah akhir zaman nanti. Satu tafsir yang kita pilih iaitu tafsir Ibn Kathir, iaitu tafsir Al-Quran Al-Azim. Abu Fida Ismail bin Umar bin Kathir Al-Qarshi yang wafat pada tahun 774 Hijrah. Dalam tafsir ini, kalau kita buka, sekarang ada tafsir yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Kita boleh beli tafsir Ibn Kathir ini dalam 4 ke 500 ringgit. Kita boleh beli. Tapi kita nak baca tu jadi susah sikit. Biasanya berat untuk kita baca bila dia dah besar. Letak saja dekat almari, tengok je. Nak buka jadi berat. Ya? Sebab memang dia berat pun. Nak bawanya pun dah berat, jadi nak bukanya berat, dan ilmu juga sebenarnya adalah berat. Bila dia terjemahkan dalam bahasa Melayu, Masya Allah, kita boleh baca dan kita boleh faham. Baik, dalam ayat ini, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal lazina min qablikum. Uraian pada ayat yang pertama, Ibn Kathir hanya mengupas dalam satu perenggan sahaja. Tapi dalam satu perenggan hari ini, kita nak buka, kita nak hurai, kita nak kupas, kita nak bincang sedikit demi sedikit supaya kita dapat terang jelas satu ayat ini yang sebelum dia akan masuk ayat tentang hukum yang didetailkan. Ibn Kathir kata apa? Wa amiran lahum bisiyam wa huwal al-imsak anit ta'am wasyarab wal wiqa' bin niyatin khalisah lillahi azza wa jalla. Diperintahkan bagi mereka semua, yang disebut sebagai mereka semua kepada semua umat Islam, khususnya juga disebut kepada umat-umat yang terdahulu, iaitu dengan puasa, iaitu bersabar ataupun menahan diri al-imsak daripada ta'am, daripada makan. Mulai esok kalau diisytiharkan, kita kena berhenti makan. Kalau tadi saya lalu daripada Tanjung Malim, berhenti di Teluk Intan, pergi ke Gulam Rasul. Saya suka makan ayam dia. Makan ayam tu 2 ketui. Kena ingat esok puasa. Baik. Tuan-tuan, kemudian dia kata wasyarab wal wiqa', iaitu bersama dengan para isteri. Biniyatin khalisah, dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum kita menyambut Ramadan hari ini, maka lebih baik pada petang, pada waktu ini kita bermuhasabah diri. Laksanakanlah ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun ini. Kita tidak mengetahui, kita tidak boleh menjangka kan bahawasanya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir ataupun ke depan kita akan bertemu Ramadan lagi. Maka dengan niat yang khalisah lillahi azza wa jalla. Lamma fihi zakatin nufus. Ibn Kathir kata apa? Dan ianya adalah untuk menyucikan jiwa-jiwa kita. Selama 11 bulan selepas daripada Ramadan tahun lepas, kita sebagai manusia insan yang lemah, kita sebagai manusia yang sentiasa melakukan dosa, maka Allah beri peluang kepada kita untuk zakatun nufus wa taharatiha wa tanqiyatiha minal ikhlatir radi'ah, iaitu menyucikan jiwa kita dengan akhlak-akhlak yang rosak wal akhlak ar-razilah, akhlak yang tak baik selama ini kita lakukan. Maka Allah bagi peluang kepada kita untuk melakukan yang terbaik, menyucikan akhlak peribadi kita, tingkah laku kita dari fizikal dan mental untuk lillahi ta'ala. Ia telah diusahakan dan dilaksanakan sebaik-baik oleh umat terdahulu atas dasar perintah Allah, kata Ibn Kathir. Benda ini telah juga dilakukan. Sebab itu dalam ayat Al-Quran disebut kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum. Seperti mana umat kamu yang terdahulu. Kata Ibn Kathir lagi,
faqad aujabahu ala man kana qablahum falahum fi uswatun. Maka sebelum ini telah pun dilaksanakan ataupun diwajibkan, diperintahkan kepada umat-umat yang terdahulu, falahum fihi uswatun, dan ia menjadi satu ikutan yang baik. Ia satu syariat yang baik, umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad, maka perintah Ramadan melaksanakan puasa dalam satu bulan ni telah pun ada. Wal yajtahid haula fi ada'in hadhil farad akmal mimma fa'alahu ulaika kama qala ta'ala likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan umat-umat terdahulu, Ibn Katsir kata, wal yajtahid, mereka berusaha, mereka mentaati, mereka penuh usaha seperti mana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini umat terdahulu juga berusaha untuk menyelesaikan perintah Allah, iaitu puasa. Fi ada'in hadzal farad, firman Allah Subhanahu Wa Taala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, dan setiap umat maka diletakkan syariat dan juga manhaj. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau sekiranya Allah nak menjadikan kita ni daripada dulu sampai akhir umat, satu umat, maka Allah boleh berkehendak buat. Namun Allah kata apa? Walakin liyabluwakum fima atakum. Tetapi Allah ingin menguji setiap daripada kita, setiap daripada kalangan kamu, iaitu kitalah Allah ingin menguji. Letaknya kita pada waktu ini, letaknya kita pada zaman ini adalah ujian untuk kita. Letaknya umat terdahulu pada waktu mereka dahulu, hayat mereka pada 1000 tahun ke, 10,000 tahun ke, 100,000 tahun sebelum ke, itu adalah ujian kepada mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang saya hormati, ini dikatakan lagi Ibn Katsir. Kita telaah petang ini, kita telaah kitab tafsir Ibn Katsir. Saya ambil kesempatan tuan-tuan yang saya katakan satu perenggan, kita lihatlah sedikit. Mudah-mudahan dia datang manfaat, mudah-mudahan ganjaran kepada pahala kepada pemilik penulis kitab tafsir Al-Quran Ibn Katsir ini. Walihadza qala ha huna ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikianlah turunnya ayat Al-Quran ini yang menuntut semua orang beriman, seperti mana dituntut dalam ayat ini, seperti mana umat yang terdahulu untuk mereka berpuasa, dan mudah-mudahan mereka ini menjadi orang yang bertakwa. Tujuan matlamat untuk puasa ini adalah untuk menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Bertakwa ini maksudnya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berhati-hati dan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok di sini Ibn Katsir menyatakan dalam satu perenggan yang sama juga, terdapat dalil umat terdahulu bila kita dapat selusuri bagaimana kaedah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kama yang disebut kata kutiba alal ladzina min qablikum, terdahulu ini Ibn Katsir datangkan ada 3 dalil dan juga 3 contoh umat terdahulu. Tak banyak dibawakan supaya kita tidak mencari-cari. Manusia bila sebut saja perkara yang misteri, perkara yang tidak diketahui, dia cuba cari-cari. Cari sungguh-sungguh. Sedangkan Al-Quran menyebut sebagai satu peringatan dan juga iktibar kepada kita semata-mata. Apa Ibn Katsir kata? Dalil umat terdahulu boleh kita telusuri dalam 3 yang disebut dalam perenggan ini. Saya tengok ada 3. Iaitu umat terdahulu setiap bulan berpuasa 3 hari. Ini bermula daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Maknanya setiap bulan mereka diperintahkan untuk puasa 3 hari. Dan dalil yang kedua iaitu 1 bulan dan beberapa hari. 1 bulan ini sama seperti bulan Ramadan yang kita laksanakan, kita umat Nabi Muhammad. Dan yang ketiga iaitu setelah solat al-atamah. Atamah ni solat malam, solat isyak. Dan mereka tidur, dan selepas dalam tidur itu mereka berpuasa. Malam mereka tak bersama isteri, tak makan, tak minum sampai keesokan harinya. Dan didetailkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya yang wafat beliau ini pada tahun 774 Hijrah. 774 Hijrah. Dalil yang mana? Waqad ruwiya anna siyam kana awalan kama kana alaihi al-umam qablana. Ibn Katsir kata apa? Dan diriwayatkan pada puasa yang pertama
kama kana awalan alaihi al-umam qablana, umat-umat sebelum kami, min kulli syahrin salasata ayyam. Yang dikatakan 3 hari itu, dalil ini ditunjukkan ada tiga hari. An Mu'az bin Ibnu Mas'ud wa Ibn Abbas wa Ata wa Qatadah wa Dhahak bin Muzahim. Wa zada wa lam yazal hazi masyru'an min zaman Nuh alaihi salam ila anna nashallahu zalika bisiyam syahri Ramadan. Perintah puasa ini 3 hari ini berterusan sampailah ke umat Nabi Muhammad alaihi salam. Dalil yang kedua yang ceritakan tadi, kita tengok diriwayatkan oleh Abbad bin Mas'ud daripada Al-Hasan Al-Basri. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faqala na'am. Ya, kata Hasan Al-Basri, wallahi laqad kutiba alai siyam kama kullu ummatin qad khalat. Diperintahkan kepada umat terdahulu, kama katabahu alaina syahran. Umat terdahulu pun berpuasa 1 bulan. Wa ayyaman ma'dudat, dan beberapa hari yang disunatkan kepada mereka. Adadan makluman, dan adat ini, bilangan ini diketahui oleh mereka pada waktu itu. Wa qala Abu Ja'far, pada dalil yang ketiga, daripada Rabi' bin Anas, amman haddasahu an Ibnu Umar qala unzilat kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alaihi idza shalla ahadukumul atmah. Diturunkan ayat ini, dia kata ayat kutiba alaikumus siyam ini diturunkan kerana pada waktu itu idza shalla ahadukum, apabila salah seorang daripada mereka, ahaduhum, daripada mereka itu solat al-atamah, solat isyak, solat selepas waktu malam, wa nama, dan mereka tidur, wa harrama alaihi ta'am wa syarab, dan lepas tidur tu diorang tak makan, diorang tak minum, dan diorang tidak menggauli wanita, wan nisa ila misliha. Faqala Ibnu Abi Aliyah wa Abdurrahman bin Abi Layla wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Maqatil bin Hayyan wa Rabi' bin Anas wa Ata al-Khursani wa nahwuha. Yang ini disebutkan dalil-dalil yang menyebutkan terdapatnya bukti jelas umat terdahulu berpuasa dengan cara-caranya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat tafsir At-Tabari, Jami' Al-Bayan fi Ta'wil ini juga menjelaskan. Saya minta maaf ya, Al-Tabari ini wafat pada tahun 310 Hijrah. 774 Imam Ibn Kathir. Maknanya jaraknya. Tapi kedua-dua tafsir ini adalah tafsir bil ma'sur yang sangat utama untuk kita rujuk. Baik. Apa Imam At-Tabari rumuskan? Iaitu dia kata puasa umat terdahulu iaitu puasa orang Nasrani seperti Ramadan, tetapi mereka telah menukar bentuk puasa itu. Puasa orang Nasrani bertukar dan dipecah mengikut kepada beberapa bahagian musim. Bila dipecahkan dan dia digantikan pula dengan tambahan 20 hari, berjumlah sebanyak 50 hari. Imam At-Tabari menyebut lagi puasa pada orang terdahulu iaitu puasa sebelumnya Ramadan 3 hari bagi setiap bulan. Maknanya sebelum Ramadan diperintahkan kepada mereka, maka 3 hari setiap bulan yang ada pada umat terdahulu. Dan juga puasa pada bulan 1 bulan seperti Ramadannya kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, ini adalah satu bentuk tafsir yang kita lihat. Bagaimana kita memahami tafsir, memahami ayat Al-Quran, maka tafsirlah keutamaannya. Hari ini saya nak bawa satu lagi, tuan-tuan, berkaitan dengan apa yang ditulis dalam kitab Sunan Sittah. Maknanya dalam hadis-hadis Nabi SAW yang telah ditulis oleh imam-imam Kutubus Sittah, daripada Imam Bukharinya, daripada Imam Muslimnya, kemudian daripada Imam Tirmizinya, Abu Daudnya, Tirmizi dan Nasa'i. Tadi saya kumpulkan ada 4. Kita tengok keutamaan yang mengupas berkaitan dengan puasa, tuan-tuan. Baik, kita lihat dekat sini, kalau kita lihat 4 ulama ini ataupun 4 muhaddis ini. Saya tak sempat nak kupas yang An-Nasa'i dengan Ibnu Majah. Nanti insya-Allah kalau rasa nak jumpa, nak tanya saya, boleh tanya kemudian. Kita tengok Imam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari dikarang oleh Muhammad bin Ismail bin Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fi yang lahir pada tahun 194 Hijrah, yang wafat pada 256 Hijrah. Baik. Kemudian Imam Muslim, iaitu mengarang kitab Sahih Muslim
yang lahir pada tahun 204 Hijrah dan wafat pada 261. Kalau Imam Muslim 194 tolak 256 tolak 194, jangka umurnya lebih kurang 60 tahun. Kalau Imam Muslim 2004 lahirnya dan dia 204, lahirnya pula, wafatnya pula 261, maka jangka hidupnya dalam 50 tahun lebih. Imam Abu Daud, iaitu Abu Daud Al-Ash'as Ishaq bin Bashir Al-Azadi Al-Sajistani, iaitu lahir pada tahun 2002 dan wafat pada 2075. Dia adalah salah seorang ulama yang panjang umurnya, menjangkaui 70 tahun. 70 tahun berbanding Imam Bukhari, berbanding dengan Imam Muslim. Kemudian kita tengok Sunan At-Tirmizi, Imam Tirmizi, iaitu Muhammad bin Isa bin Saurah bin Isa At-Tirmizi, yang lahir pada tahun 2009 dan meninggal 209 dan meninggal pada 279. Betul-betul 70 tahun. Dalam kalangan mereka ini Allah letakkan mereka duduk satu zaman dan mereka dapat mengumpulkan hadis-hadis menjadi kitab-kitab yang disebut sebagai Asruz Zahabi lil Hadis, zaman keemasan bagi hadis. Hadis-hadis telah diusahakan dan dikumpulkan. Imam Bukhari mempunyai manhajnya tersendiri. Imam Bukhari mempunyai kaedah yang khusus tersendiri. Datang Imam Muslim, anak murid beliau, mengumpulkan mengikut kaedah Imam Bukhari, menambah baik dengan kaedah-kaedah yang dikatakan lebih detail, lebih teliti daripada Imam Bukhari, maka Imam Muslim dapat mengumpulkan kitab hadis yang namanya Al-Musnad As-Sahih, Al-Mukhtasar bin Naqlil Adal Anil Adlin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Panjang nama dia, tapi kita biasa dengar Sahih Muslim saja. Panjang nama Sahih Al-Bukhari, tapi kita biasa dengar Sahih Al-Bukhari saja. Baik, kemudian kita tengok Sunan At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi juga mengarang kitab Sunan At-Tirmizi, tetapi nama yang lain namanya Al-Jami' Al-Kabir Lis-Sunan At-Tirmizi. Maka Abu Daud tidak meletakkan namanya, dia meninggal saja, anak muridnya letakkan saja nama kitab As-Sunan saja. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya buat analisis sedikit, tuan-tuan boleh kita kongsikan, boleh dapat tahu, dapat kenal. Kalau dalam keempat-empat kitab ini kita nak tengok bagaimana kupasan, apa kupasan hadis berkaitan dengan puasa. Kalau kita tengok Sahih Bukhari telah menamakan satu kitab dalam Sahih Bukhari ini nama Kitabus Saum. Kalau Imam Muslim, dia juga namakan Kitabus Saum. Kalau Sunan Abu Daud juga namakan Kitabus Saum. Sunan At-Tirmizi dia letakkan nama Abwabus Saum, bab saum. Ada sedikit perbezaan tapi keempat-empatnya maknanya sama. Kita lihat di sini Sahih Bukhari telah mengumpulkan ada subtopik sebanyak 68 bab tentang berkaitan dengan puasa. Sahih Bukhari 68 bab. Kemudian Sahih Muslim subtopiknya ada 36 bab. Kurang daripada Imam Bukhari. Kemudian kita lihat Sunan Abu Daud 81 bab. Sunan At-Tirmizi 85 bab. Jadi kalau kita buka saja kitab Sahih Bukhari ni, kita kena cari bab dululah. Kita cari kitab dulu, dalam dia ada kitab, tuan-tuan cari, tuan-tuan akan jumpa. Boleh nak cari balik, kita tengok berapakah jumlah bab yang ada yang telah dibincangkan berkaitan dengan puasa. Bila kita tengok dekat sini, keempat-empat ni sangat detail menceritakan dalil-dalil dan hukum berkaitan dengan puasa. Baik, kita lihat di sini Sahih Bukhari memulakan kaedah. Kita tengok Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dia memulakan tajuknya bagaimana. Imam Bukhari dengan detailnya sehingga dia disepakati sebagai kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Bab yang pertama dalam bab puasa ini iaitu bab wujubus saum, bab wajibnya saum Ramadan. Wa qaulillahi ta'ala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Imam Bukhari dalam tajuk ni dia tulis ayat Al-Quran. Berbanding dengan Imam Muslim, dia tak tulis ayat Quran, dia terus pergi tajuk. Berbanding dengan Abu Daud, tak juga tulis tentang ayat Al-Quran ini pada tajuk. Berbanding juga dengan Imam Abu Daud, Tirmizi dan sebagainya, tidak menulis
Maka di sini kita lihat Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari menulis kitab Sahih Al-Bukhari ni dengan detail, menyebut akan setiap ayat-ayat Al-Quran dalam topik-topik yang berkaitan. Kalau kita lihat di sini, hadis Nabi SAW yang pertama yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, Ani Talhah bin Ubaidah, daripada Talhah bin Ubaidah, anna Arabiyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sairir ra'si, rambutnya penuh debu. Hadis ini kalau disebut seorang lelaki, anin rajulun a'rabi, hadis ini dikategorikan sebagai hadis yang mubham. Maksud hadis mubham ni adalah hadis yang tak diketahui dalamnya ataupun dalam perawinya. Bila disebut sahaja seorang lelaki, seorang perempuan, maka menjadi keraguan. Siapakah orang lelaki itu? Maka dia perlukan detail, dia perlu dianalisis, dia perlukan perbandingan dengan riwayat yang lain supaya jelas siapakah seorang A'rabi ini. Baik. Kemudian dia kata faqala ya Rasulullah. Dia datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, akhbirni maza faradallahu alaina minas solah. Ceritakan kepada aku, wahai Rasulullah, apakah yang perlu aku laksanakan setelah aku tunaikan kefarduan yang Allah tuntut, iaitu solat. Faqala as-salawatul khamsah illa an tatawwa'a syai'an, iaitu solat 5 waktu dan kecuali engkau tambahkan juga dengan solat-solat sunat. Okey. Kemudian faqala akhbarni ma faradallahu alaina minas siyam. Ceritakan kepada aku apa yang difardukan ke atas aku setelah daripada itu, iaitu bulan puasa. Faqala syahrul Ramadan, iaitu bulan Ramadan, illa an tatawwa'a syai'an. Kamu laksanakan, dan aku telah laksanakan. Orang lelaki ni kata apa? Aku telah laksanakan. Aku telah sempurnakan. Dan kalau telah kamu sempurnakan, tambah dengan puasa-puasa itu. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah. Faqala akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'iul Islam. Qala wallahi akramaka la atawwa'a syai'an wala anqusa mimma faradallahu alaihi. Laki ni cakap apa? Dia kata, puasa aku laksanakan, solat aku laksanakan, zakat aku laksanakan, cukup itu aku laksanakan. Dan aku tidak menambah pun puasa sunat, solat sunat, zakat tambahan, hadiah, sedekah, aku tak laksanakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aflaha in sadaqa au dakhalal jannah in sadaqa. Maka berjayalah dia ataupun masuklah syurga sekiranya dia benar berkata demikian. Maknanya inilah hadis yang pertama yang disebut dalam Sahih Al-Bukhari berkaitan dengan puasa. Ceritakan bagaimana orang itu melaksanakan kewajipan ibadah yang diperintahkan ke atas dia. Kepada kita, kita laksanakan solat, kita laksanakan puasa, kita laksanakan zakat, kita sempurna dengan sempurna yang baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan kepada kita, iaitu laksanakan dengan benar, dengan jujur, penuhkan dia. Kalau solat khusyuk, kalau puasa ikut perintah puasa, kalau zakat bayar zakat, lebih sikit tak apa. Maka di sini menunjukkan dakhalal jannah. Orang itu akan dijamin menjadi ahli syurga. Kita lihat pula dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim, dia letakkan bab yang pertama, iaitu bab fadli syahri Ramadan. Kalau Bukhari dia letakkan kewajipan bulan Ramadan, wajib, tapi Muslim dia letakkan kelebihan bulan Ramadan. Dia masuk dengan kelebihan. Imam Bukhari tegas dengan macam mana? Tegas dengan kewajipan bulan Ramadan. Muslim dalam hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suddifatil syayatin." Ini yang biasa ataupun masyhur kita dengar. Apabila masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, syurga, pintu syurga terbuka luas. Dan terkuncinya pintu neraka, wa suddifatis syayatin, maka syaitan ini telah pun diikat. Maklum kita faham dan ini menjadi satu motivasi kepada kita. Imam Muslim menunjukkan bahawasanya ada semangat bawa kepada umat Islam. Kalau buka kitab dia, semangat untuk apa? Semangat untuk kita berpuasa. Apa dia? Dibuka pintu syurga kepada kita.
Maka sebab itu orang dulu kata kalau boleh nak mati dalam bulan puasa, tuan-tuan. Ya, sebab itu adalah bulan berkat. Banyak tentang fadilat-fadilat yang ditulis ataupun disampaikan kepada kita. Di Universiti Pendidikan Sultan Idris, saya nak berkongsi sikit, kami telah pun berjaya menghasilkan satu aplikasi nama semakhadis.com. Semakhadis.com ni tuan-tuan boleh download saja dalam Google tu. Kalau iPhone boleh download terus, free. Dalam dia dikumpulkan dengan 14,000 hadis yang bermasalah. Hadis yang palsu, hadis yang dhaif jiddan, hadis yang sangat bermasalah seperti mungkar dan matruk. Tuan-tuan boleh buka, kemudian type saja dalam bahasa Melayu. Kita kumpulkan dengan banyak, ya, dan lebih daripada 20 kitab hadis-hadis palsu dan diterjemahkan semula, kemudian kupasan ataupun huraian komentar daripada ulama yang ceritakan hadis itu palsu, kita boleh tengok dan kita boleh baca. Tuan-tuan kalau dengar ceramah sampai kepada kita dengar, tengah-tengah tu kita boleh buka kita punya handphone, kita boleh tengok. Dia bagi itu betul atau tidak. Ya, tapi semakhadis.com ni terfokus kepada hadis-hadis palsu dan hadis yang bermasalah. Kalau cari hadis sahih, sebab banyak sangat apps yang ada hadis sahih. Saya sarankan tuan-tuan, ensiklopedi hadis dalam bahasa Melayu, Sunan Sittah diterjemahkan. Tuan-tuan boleh copy, percuma saja. Dan dalam bahasa Indonesia, tapi dia boleh diguna pakai, kita akan faham. Okey, semakhadis.com dalam bahasa Melayu, yang terlibat adalah Universiti Pendidikan Sultan Idris, Jabatan Mufti Wilayah dan juga Telekom Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung tentang Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud juga memasukkan perbincangan ataupun bab dalam puasa ini dengan bab mabda' ifradus siyam. Bermulanya kefarduan puasa. Berbeza dengan Imam Muslim. Daripada Ibnu Abbas, dia masukkan ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum fakana an-nas ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallul atamah hurima alaihim at-ta'am wasyarab wan nisa. Dia kata di sini, dan manusia pada zaman Rasulullah sebelum disyariatkan bulan puasa, iaitu mereka ini sallul atamah, solat malam, solat isyak. Kemudian lepas solat isyak mereka terus berpuasa, iaitu hurima alaihimut ta'am. Mereka tak makan. Tak ada minum dah malam dan tak boleh bersama perempuan. Sedangkan syariat kita bila malam boleh makan, boleh minum. Ada isteri berpasangan, boleh bersama dengan isteri. Baik, wasamu ilaihil qabilah, dan puasanya pula terus sampai esok hari, sampai malam esok. Faktana rajulun nafsahu, maka ada orang yang tak dapat tahan pada waktu tu. Malam tengok ada bertidur bersama isteri, tak boleh tahan. Syariat itu dia orang laksanakan sebelumnya Ramadan itu. Fajama'a imra'atahu, dan dia orang bersama dengan isteri mereka. Waqad sallal isya', lepas tu dia orang sembahyang isyak keesokan harinya, walam yuftir, dan dia orang cuba sambung balik puasa tu dan tak berbuka puasa. Larut sampai 2 malam. Fa aradallahu azza wa jalla an yaj'ala zalika yusra, maka Allah berkehendakkan perkara ini memudahkan kepada umat Nabi Muhammad, liman baqiya wa rukhsah wa manfaah, yang memberikan rukhsah dan juga memberi manfaat. Faqala subhanahu wa ta'ala alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui apa yang tertahan pada diri kamu. Maka syariat Ramadan ini diberikan kepada kita. Puasa saja tuan-tuan, tenggelam je matahari, waktu berbuka puasa, kita boleh buka puasa dan makan minum. Sebelum tu dia berbeza. Siang boleh makan, malam pun tak boleh makan. Siang boleh minum, malam tak boleh. Kemudian berlanjutan pula keesokan harinya pula. Tak tahan. Tak maunya tahan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat di sini Sunan At-Tirmizi pula bab ma jaa fi fadlin syahri Ramadan. Jadi kita tengok kalau Sunan At-Tirmizi pula dia sebut balik gunakan kaedah Imam Muslim, iaitu kelebihan bulan puasa. Hadis berbeza-beza. Walaupun mereka ni Abu Daud anak murid kepada Muslim. Walaupun Tirmizi anak murid kepada Imam Muslim dan Bukhari, tapi mereka tidak memasukkan hadis yang sama atas dasar manhaj dengan kaedah mereka yang berbeza. Abu Daud masukkan hadis apa? Haddasana Abu Quraib, Muhammad bin Ala bin Quraib. Faqala haddasana Abu Bakar bin Ayyash, anil A'mash an Abi Salih, an Abi Hurairah radhiyallahu an.
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalul lailah min syahri Ramadan suddifatis syayatin wa mardatul jin wa ghulikatil abwabun nar falam yuftah. Hadis yang hampir sama maknanya pada Imam Muslim, namun matanya berbeza, iaitu apabila awal bulan puasa, iaitu syahrul Ramadan, diikat para syaitan-syaitan dan juga diikat para jin, wa ghulikatin abwabun nar, dan ditutup pintu api neraka, falam yuftah, dan tidak sekali-kali dibuka pada bulan Ramadan itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita baca tentang kitab hadis, kitab tafsir, kita perlukan huraian yang tepat. Kita tak boleh baca begitu saja tanpa ada kefahaman. Kita tak boleh baca saja mengikut kefahaman kita dalam tafsir. Sebab tu saya sebut tadi, kalau tafsir, sebaiknya kita rujuk kepada tafsir bil ma'thur yang mempunyai kaedah yang paling tepat, dihuraikan ayat Al-Quran itu, ditafsirkan ayat Al-Quran itu dengan ayat Al-Quran. Kemudian ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW. Kemudian dihuraikan dengan khabar. Kemudian dihuraikan dengan al-athar. Maksud khabar, maksud athar ni berbeza. Maksud khabar ni, kalau kita nak katakan sama tak dengan hadis, tak sama tuan-tuan. Hadis ini memang rujuk kepada Rasulullah, tapi khabar di ruang lingkupnya lebih luas, iaitu kepada tabi'in. Atba'ut tabi'in, peringkat selepasnya, generasi selepasnya. Dan juga aqwal ulama'. Begitu juga asar. Asar juga lebih luas sehingga pandangan-pandangan yang pelbagai. Termasuklah pandangan-pandangan qaul Israiliyat yang kita akan jumpa. Apa maksud qaul Israiliyat? Tafsir dengan riwayat-riwayat umat-umat terdahulu. Maka kita boleh jumpa di mana? Kita boleh jumpa dalam tafsir Ibnu Katsir, bahkan tafsir At-Tabari. Kalau kita lihat pula tuan-tuan, dalam kitab hadis pula, baca kitab hadis, seronok nak belajar hadis, kita pun belilah kitab Sahih Bukhari. Kita pun belilah Sahih Muslim. Kita jangan lupa tuan-tuan, kalau dah beli kitab Sahih Bukhari, kita beli kitab Sahih Bukhari, ada syarahnya, ada huraiannya, ada kupasannya. Kalau kita lihat dekat Indonesia, cukup banyak, cukup rancak untuk tulisan diterjemahkan, supaya dapat memahami tentang hadis-hadis Nabi SAW. Kerana kadang-kadang kita baca, kita tak ikut kaedahnya, sehingga kita boleh tersalah daripada salah faham untuk memahami hukum yang telah pun dikeluarkan, telah pun diiktifak oleh umat Islam, khususnya di negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita bila cerita tentang topik-topik Ramadan tadi, kita tersentuh. Kita lihat pula keempat imam ini ada tak menyentuh dalam bulan puasa punya bab, dalam bulan puasa punya topik, menyentuh tentang hadis tentang ru'yah hilal. Ada tak bab-bab dia? Sebab itu bila kita sebut tentang majlis ru'yah hilal, maka orang sekarang dah cerdik. Semua dah pandai. Bila tanya tu mana dalilnya? Mana dalilnya? Ada dalilnya. Takkan kita nak buka semua dalil. Maka ahlinya sahaja yang akan membuka, menjelaskan, menghuraikan dan juga menjalankan amanah untuk dilaksanakan. Tuan-tuan, kalau kita tengok Imam Bukhari, ada satu bab dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari memuatkan tentang topik bab hilal Ramadan, iaitu bab qaulun Nabi SAW, idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru. Ini dalil yang kuat. Imam Bukhari satu saja topik, tapi dalilnya kuat yang kita gunakan hingga ke hari ini. Kalau Muslim, kita akan tengok di sini bab hilal ru'yah, dia ada sampai 6 bab. Dalamnya banyak hadis tuan-tuan yang cerita tentang dalil hilal ru'yah. Yang pertama, bab wujubus shaum Ramadan li ru'yatil hilal. Wajib berpuasa bila tengok hilal. Dan kaedahnya akan dijelaskan kejap lagi. Baik, kemudian Imam Muslim lagi dimasukkan bab la tuqaddimu Ramadan bi saumin yaumin wala yaum. Jangan mendahulukan puasa Ramadan tu sehari ataupun sehari dua. Kupasan bagaimana nak tengok ketentuan untuk bulan puasa ni, jangan nak pandai-pandai mula-mulakan dulu kalau tak tahu hukum. Baik, lagi Imam Muslim juga sebut bab syahrun yakunu tis'an wa ishirin. Ada bulan kiraan harinya 29. Detail lagi di situ Imam Muslim. Lagi bab bayan anna likulli baladin ru'yatih. Dan setiap negeri kena tengok ru'yah tu. Bukan kita boleh pergi sapu negara lain, lepas tu kita kupaskan lain. Huru-hara negara kita. Kita ada badan yang sepatutnya kita rujuk, tapi kita tak rujuk. Kita lagi dahsyat, lagi hebat, tuan-tuan.
Baik. Kemudian Imam Muslim masukkan bab yang terakhir, bab bayan annahu la i'tibar bi kubril hilal wa sighar. Tengok bulan tu ada besar, ada kecil. Ini pun hadis Nabi SAW masuk dalam bab ru'yah ini supaya kita faham. Ada dalilnya. Kalau tak pandai tuan-tuan, kita rujuk fasalu ahli zikri. Likulli rijal fan. Likulli fanni rijal. Setiap seni ilmu tu ada rijalnya. Ada tokohnya. Ada ulama'nya. So kena rujuk. Jangan rujuk pelbagai lah. Macam-macam. Sekarang TikTok orang guna lagi dahsyat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok Sunan Abu Daud pula. Dalam bab ru'yah hilal. Iaitu dia memuatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bab ru'yah hilal. Yang pertama, bab syahrun yakunu tis'an wa ishrin. Dia bawa tentang hadis yang ada bulan kiraan hari 29. Baik, kemudian iza akhta'al qaum hilal. Ada juga bab kalau satu kaum, satu penduduk tiba-tiba tersalah kira hilal itu macam mana? Ada dalilnya Rasulullah SAW sebutkan dalam dia. Kemudian Abu Daud bagi tahu lagi, ada satu hadis iza ughmiya syahr. Bila bulan tu tak nampak. Kita risau hari ni. Semalam hujan lebat. Tanjung Malim hujan lebat. Ustaz Faizal bagi tahu risau hari ni tak hujan. Kalau hujan susahlah kita. Ramai-ramai duduk belakang jadi duduk depan. Saya duduk belakang sana tuan-tuan. Jadi hari ini alhamdulillah Allah bagi kemudahan kepada kita, rukhsah kepada kita untuk kita tengok. Mudah-mudahan hari ini kita dapat keputusan yang sangat baik. Baik, bab yang keempat Imam Abu Daud masukkan bab man qala idza ghumma alaikum fasumu salasin. Bab dalam satu bab iaitu apabila kamu tak nampak maka kamu sempurnakan 30 hari. Ini semua dalil berkaitan dengan ru'yah al-hilal. Bab fi taqaddum. Bab fi idza ru'yal hilal min baladin qabla al-akhirin bilailah. Apabila satu tempat tengok bulan tu ada, satu tempat lain bulannya lain. Waktu malamnya berbeza macam mana? Ini akan kita tengok nanti. Bab karahiyatul saum yaumun syak. Makruh kita puasa pada hari syak. Hari ini dia jadi makruh. Maksudnya makruh tu ada kupasannya. Makruh ke bagaimana? Baik. Imam At-Tirmizi terdapat 5 bab berkaitan dengan bab ru'yah hilal. Yang satu pertamanya iaitu bab ma ja'ala tuqaddimu syahrus saum. Iaitu jangan kamu mendahului syahrus saum. Iaitu bila kita kena tengok balik ru'yah hilal. Bab ma ja'a fi karahiyatus saum yaum syak. Sama juga. Tak boleh kita puasa pada hari syak. Yang ketiga, bab ma ja'a fi ihsa'ul hilal Sya'ban wa Ramadan. Kita tengok, kita teliti tentang bulan pada bulan Sya'ban, hujung hari ni. Dan juga bulan Ramadan nanti, hujung bulan Ramadan, nak raya, kena tengok bulan. Tuan-tuan, bab ma ja'a annal qaum li ru'yatil hilal au iftar lahu, bab ma ja'a syahrun yakuna tis'an wa syi'ishrin. Banyak-banyak ni kita akan jumpa perbahasan yang sangat diambil berat oleh ulama berkaitan dengan bulan, ada bulan 29 hari, tuan-tuan. Sebab tu jadi macam tahun lepas kan, huru-hara orang sebut. Malaysia ni jadi huru-hara. Biasalah tuan-tuan. Itulah rosah, itulah seronok. Kan tak pernah kita dapat tahu sebelum-sebelum ni, raya dapat tahu keputusannya lusa raya. Orang pun prepare. Tahun lepas tuan-tuan, esok raya. Orang nak balik pun balik hari raya. Dulu sebelum raya, balik hari raya. Seronok orang tengok. Jadi tahun ni kita tak tahu macam mana. Merasalah tuan-tuan. Kita merasa dalam kesusahan. Inna ma'al usri yusra. Dalam kesusahan tu ada kemudahan. Islam ini mudah tuan-tuan. Islam ini jelas memberi dalil dan fakta. Cuma kita saja menyeleweng tentang fakta. Kita saja yang tak nak jelas, tidak memahami, tak tanya tentang fakta. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz, kita nak sambung sikit lagi ke? Boleh? Kita sambung. 6 suku Ada 5 minit lagi. Baik. Bila kita tengok tentang dalil hadis Nabi SAW, kita jangan lupa tentang dalil Al-Quran berkaitan dengan hilal ru'yah, iaitu wa ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ada dalil Al-Quran, tiba-tiba kita cari tentang hadis, mana dalil? Quran tak cari, ada Quran tentang hadis. Okey ya. Apa ayat ini? Ayatnya bermaksud iaitu mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad mengenai peredaran anak bulan. Katakanlah peredaran anak bulan itu menandakan waktu-waktu urusan dan amalan manusia, khasnya ibadat haji. Jadi dia sebut di sini tentang ru'yah ini,
Kita akan tengok kupasan Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam ayat ini, Ibnu Katsir menukilkan berkata ayat di atas menjelaskan bahawa hilal itu diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai panduan manusia dalam menentukan waktu puasa. Dia sebut waktu puasa, berbuka, iddah, haul zakat, tempoh berhutang, waktu haji dan lain-lain. Kita tak ada ilmu ni tuan-tuan, tak ada dijelaskan oleh hadis Nabi SAW, banyak hukum kita sangkut. Maka kita tak boleh ambil remeh tentang bab ilmu falak ini tuan-tuan. Bab ilmu falak kita tak boleh ambil remeh dan ahlinya juga jangan kita remehkan mereka. Baik, mereka ni penting. Kalau tidak tuan-tuan, tak raya kita tak puasa, nunggu je. Kan tunggu sebulan lagi puasa, tak. Baik, menurut Imam At-Tabari lagi, dengan menukilkan dengan riwayat Qatadah bahawa orang ramai bertanya berkenaan mengapa dijadikan bulan sedemikian rupa. Kenapa bulan tu dijadikan macam tu? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat berkenaan dengan sebagaimana firman yang kamu dengar. Imam Tabari kata iaitu hiya mawaqitul linnas. Dia adalah mawaqit, waktu-waktu sebagai rujukan waktu yang kita sehari semalam, sebulan, setahun untuk rujukan waktu kepada kita. Anak-anak bulan itu menandakan waktu urusan dan amalan manusia. Justru ia menjadi rujukan kepada kaum muslimin dan waktu berbuka mereka, iaitu waktu hari raya, penentuan waktu haji dan manasik mereka, tempoh iddah bagi kaum perempuan dan tempoh berhutang bagi sesuatu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang terbaik. Saya mengakhiri dengan tausiah perkongsian kita dengan hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu ketika melihat anak bulan dan berhentilah kamu berpuasa ketika kamu melihat anak bulan. Fa in ghubiya alaikum fakmilu. Jika anak bulan tidak kelihatan bagi kamu, kita tak nampak ada kesamaran, maka fakmilu iddah Sya'ban salasil, maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya mohon maaf sekiranya kesilapan perkataan saya, kesilapan saya itu adalah daripada diri saya sendiri dan kebaikan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan perbincangan kita, tausiah kita pada hari ini ada sedikit manfaat yang boleh kita bawa sepanjang bulan Ramadan yang akan kita tempuhi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.